Penyelewengan 1MDB kleptokrasi terburuk. Khamis lalu, Mahkamah Tinggi diberitahu bahawa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengarahkan Tetuan KPMG Malaysia untuk menandatangani laporan audit Wan Malaysia Development Berhad 1MDB bagi tahun 2013. Rakan kongsi pengurusan Tetuan itu, Datuk Johari Idris, berkata ia berlaku ketika pertemuan firma tersebut dengan 1MDB yang diadakan di kediaman bekas Perdana Menteri itu di Langgak Duta pada 15 Disember 2013. Menurut beliau, pertemuan itu diadakan bagi memaklumkan Najib mengenai isu dihadapi KPMG yang menyebabkan laporan audit syarikat itu tidak dapat dikeluarkan. Selain pihak KPMG juga ingin mendengar sendiri daripada Menteri Keuangan itu sama ada beliau tahu atau tidak berkenaan pelaburan yang berjumlah $2.3 bilion Amerika di Pleasant Sky di Cayman Island. Sebelum perjumpaan berakhir, Najib menyatakan ingin melihat akaun 1MDB ditandatangani oleh KPMG sebelum atau pada 31 Disember 2013. Namun saya tidak memberikan sebarang respons kepada beliau, kata saksi pendakwaan ke-14 itu seperti dipetik bernama. Ketika ditanya Timbalan Pendakwa Raya T.D. Panir, apakah reaksi saksi kepada keinginan Najib untuk melihat akaun 1MDB ditandatangan KPMG? Saksi menjawab seolah-olah ia adalah arahan kepada saya. Johari berkata dalam mesyuarat berkenaan, Najib juga memaklumkan bahawa beliau sedia maklum mengenai pelaburan 1MDB di Pleasant Sky, tetapi tidak boleh mendedahkan butiran terperinci mengenai pelaburan berkenaan kerana ia adalah sulit. Najib juga mempersoalkan mengapa KPMG masih menimbulkan syak terhadap underlying assets tersebut. Beliau juga bertanyakan kepada saya sama ada saya boleh menerima penjelasan tersebut dan sama ada penjelasan ini mencukupi bagi pihak KPMG untuk mengeluarkan laporan audit yang tidak bersyarat. Namun saya menyatakan bahawa saya memerlukan bukti bagi melengkapkan proses audit mengikut peruntukan seperti mana tertera dalam International Standard of Auditing (ISA) dan Financial Reporting Standard (FRS), di mana peraturan FRS juga termaktub di dalam Akta Syarikat 1965. Saya memaklumkan sekiranya pihak KPMG tidak dapat melengkapkan proses pengauditan pelaburan 1MDB, maka kami akan mengeluarkan laporan bertegur disclaimer of opinion terhadap akaun 1MDB. Katanya ketika membacakan pernyataan saksinya pada perbicaraan Najib berhubung penyelewengan 2.3 bilion ringgit dana 1MDB. Menurut Johari, Najib juga menyuarakan kerisauan terhadap kelambatan penyediaan akaun dan beliau ingin mengetahui status audit 1MDB selain menanyakannya mengapa pihak KPMG tidak boleh menerima pengesahan yang dibuat oleh pihak BSI Bank yang merupakan kustodian bagi pelaburan di Pleasant Sky, iaitu subsidiari kepada 1MDB. Saya telah menyatakan bahawa pihak BSI Bank telah memberikan butiran lengkap kepada KPMG untuk menyelesaikan mengaudit underlying assets. Tanpa maklumat tersebut, pihak KPMG tidak boleh menjalankan prosedur audit untuk mengesahkan bahawa penilaian tersebut adalah betul. Johari berkata beliau mengingatkan bahawa akaun 1MDB perlu disediakan berdasarkan prinsip FRS dan Akta Syarikat. Sekiranya 1MDB tidak patuh kepada accounting standard tersebut, ia bermakna bahawa 1MDB tidak patuh kepada undang-undang, memandangkan maklumat dana tersebut adalah mustahak bagi pengauditan 1MDB. Tanpa maklumat tersebut akan menyebabkan skop yang terhad bagi pihak KPMG. Ia akan menyebabkan KPMG mengeluarkan laporan audit bersyarat dengan bentuk disclaimer of opinion, katanya. Johari juga mendakwa di dalam perjumpaan tersebut juga Najib memberitahu bahawa beberapa orang telah maklum mengenai pertemuan yang dibuat dan meminta Tetuan KPMG untuk bertindak dengan penuh profesional dan mengekalkan kerahsiaan klien. Najib berdepan 4 pertuduhan iaitu menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Akhirnya, KPMG tidak menandatangani penyata keuangan 1MDB 2013 kerana maklumat yang diperlukan masih tidak diberikan kepada juru audit. Pada 31 Disember 2013, pemegang saham tunggal 1MDB, Menteri Keuangan diperbadankan MOF INC menamatkan KPMG sebagai juru audit 1MDB berkuat kuasa serta-merta dan menggantikannya dengan Deloitte Kasim Chan. Selepas pilihan raya umum ke-14, kerajaan Malaysia menfailkan tuntutan kepada KPMG dan Deloitte berkaitan tanggungjawab fidusiari di dalam pengauditan akaun 1MDB dan SRC International yang berhad SRC. Hasilnya pada 3 Mac 2021, Kementerian Keuangan mengumumkan
mengatakan bahawa Deloitte telah bersetuju dengan suatu penyelesaian bernilai 324 juta ringgit bersamaan 80 juta dolar Amerika bagi tempoh 2011 hingga 2014. Selepas itu pada 16 September 2021, KPMG pula bersetuju dengan penyelesaian bernilai 333 juta ringgit bersamaan 80 juta dolar Amerika untuk tempoh 2010 hingga 2012. Kerajaan Malaysia akan memastikan tindakan sewajarnya diambil terhadap semua individu atau entiti yang terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam skim Global 1MDB ini, kata Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dalam kenyataan. Sebelum itu, pihak pengawal selia keuangan Singapura, The Monetary Authority of Singapore (MAS), telah mengambil tindakan sejak siasatan terhadap aliran wang yang dikaitkan dengan 1MDB dimulakan. Pada bulan Mei 2016, MAS telah menutup Bank Switzerland BSI yang dikatakan kustodian bagi pelaburan di Brazen Sky kerana melanggar undang-undang anti pengubahan wang haram. BSI merupakan satu daripada 4 bank utama yang dikenakan tindakan kawal selia yang tegas oleh MAS terhadap urusan mereka berhubung dengan 1MDB yang menjadi pusat siasatan rasuah global. Nah, itulah hakikat yang cuba disembunyikan oleh pemimpin UMNO sehinggalah ke hari ini. Ia bukan fitnah Pakatan Harapan, bukan tindakan overkill terhadap Najib Razak dan bukan kebencian kepada Parti Melayu UMNO, tetapi satu penyelewengan dana pelaburan negara yang dirancang rapi membabitkan pihak auditor dan institusi keuangan antarabangsa. Justru amat benar kata-kata bekas Peguam Negara Amerika Syarikat Jeff Sessions bahawa skandal 1MDB merupakan kleptokrasi terburuk di dunia. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.